minit. Terima kasih Puan Yang di-Pertua kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk berbahas dalam perbahasan Rang Undang-Undang Pembekalan 2023 pada hari ini. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tambun atas pembentangan Belanjawan 2023 yang dinamakan sebagai Belanjawan Madani pada Jumaat lepas. Semua yang baik dan memberi manfaat kepada rakyat serta negara seperti pengurangan cukai kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS sebanyak 2%, cukai pendapatan M40 diturunkan 2%, sumbangan tunai rahmah STR untuk golongan yang memerlukan dengan peruntukan sebanyak 8 bilion ringgit dan menotahkan kemiskinan tegar, seharusnya kita sambut baik dan kita sokong 100%. Walau bagaimanapun, umpama setandan pisang, tidak semuanya elok, tidak semuanya busuk, tidak yang sempurna. Justru itu, perbahasan saya menjerus kepada beberapa syok dan tindakan yang saya mohon supaya kerajaan boleh bagi pertimbangan. Pertama, tentang kos inflasi. Ini satu isu yang sangat relevan, dekat pada hati rakyat. Sejak pandemik COVID-19 melanda, Malaysia tidak terkecuali, telah memberi satu kesan kepada kita dan ditambah dengan peperangan antara Ukraine dan Rusia. Ini menyebabkan keadaan inflasi dan juga keadaan tidak menentu di peringkat global telah merancakkan lagi keadaan inflasi naik dengan begitu tinggi sekali. Dan ini memberi kesan kepada B40 dan M40. Saya menyarankan, kalau kita nak bantu rakyat, bantu pada semua pihak. Saya lihat lembaga hasil dalam negeri LHDN, pendapatan individu, cukai pendapatan individu. Saya cadangkan tanggung diri personal rebate bagi cukai pendapatan individu dinaikkan dari 9,000 setahun kepada sekurang-kurangnya 12,000. Kenapa? 9,000 ni, angka ni sudah ada di situ lebih daripada 10 tahun. Ia tidak menggambarkan keadaan yang realistik. Maksud saya RM750 sebulan untuk menanggung diri sendiri, untuk akomodasi, untuk makan dan juga pengangkutan tak cukup. Maka saya rasa kita faham kerajaan mungkin tak boleh tanggung terlalu tinggi. Tapi sekurang-kurangnya sudah sampai masanya kita bagi RM1,000 sebulan untuk tanggung diri. Iaitu daripada RM9,000 setahun kepada RM12,000. Ini akan membantu semua pembayar cukai. Itu yang pertama. Saya rasa sudah sampai masanya. Dan bukan saja itu, RM12,000 sebagai satu nilai ambang sekarang. Dan kita kena berancang dalam tempoh 3 tahun, kita secara gradual naik 1,000 sampailah 3 tahun, kita akan naik pada 5,000. Dengan cara ini, rakyat akan menghayati apa yang kita lakukan kerana kita faham kesan inflasi terhadap kehidupan harian rakyat jelata. Itu pertama. Kedua, rebate untuk setiap orang anak di bawah 18 tahun. Kita lihat dah beberapa tahun ni, kita hanya bagi RM2,000. RM2,000 sekarang kos pengangkutan dengan ini dan itu untuk sekolah rendah, sekolah menengah sudah kian meningkat. Saya sarankan, dulu mungkin RM1,000, naik RM2,000. Itu pun tak cukup untuk seorang anak di bawah 18 tahun untuk setahun. Tak banyak. Kita sarankan sekurang-kurangnya RM3,000 kalau kita mampu sampai ke RM4,000. Untuk mereka bawah 18 tahun. Untuk yang memasuki universiti, kita dah tingkat daripada RM4,000 ke RM8,000. Saya cadangkan untuk mereka yang masuk ke universiti, sekarang kos pun tinggi, kita bagilah RM10,000. Kalau mereka masuk ke universiti, mereka adalah bakat yang patut kita bagi perhatian. Jadi saya harap RM8,000 dapat tingkat pada RM10,000. Dengan cara ini, golongan M40 dan B40 akan menghayati kerana dia akan dinikmati oleh semua rakyat jelata. Kedua, saya tertarik dengan perbahasan beberapa hari ini. Saya cuba tengok balik ICPT. Betul, pihak kerajaan mengatakan dia tidak akan memberi kesan kepada tarif. Kerajaan berkali-kali kata tidak akan naikkan tarif. Saya sambut baik. Tetapi saya melihat, tak payah kita cerita panjang. Tengok saja bil elektrik. Naik atau tidak? ICPT 3.7 sen 1 kilowatt jam telah ditingkatkan kepada 20 sen 1 kilowatt jam. Bermaksud apa? Peningkatan komponen ICPT itu sudah 5 kali ganda. Walaupun tarif tidak naik, dia telah diterjemahkan dalam kenaikan tarif
yang sebenarnya 20 hingga 40%. Saya bukan bercakap kosong di sini. Saya nak beritahu bahawa saya telah menyelidiki apa yang berlaku. Ada shopping center terpaksa bayar tambahan 2 juta. Macam mana 2 juta ringgit itu akan diterjemahkan? Dia akan pass down kepada consumer. Itu yang akhirnya rakyat akan terkesan. Ini satu. Kedua, ruang pejabat biasa di Jalan Ampang, kenaikan RM70,000. Siapa yang akan serap? Setiap tingkat, 22 tingkat, dia kena serap. Dia kena bayar. Jadi saya cuma nak buktikan ini telah berlaku dan berapa pertubuhan minta supaya bagi moratorium. Kerana dalam keadaan ini walaupun kita kata tarif tak naik, tapi ianya tetap diterjemahkan dalam bentuk kenaikan daripada 20 hingga 40%. Sebab itulah saya kata, kita bagi contoh, 7 Persatuan Perniagaan merangkumi hotel pusat menerbit belah mahu moratorium berlangsung hingga akhir tahun. Dan hotel, ini hotel juga, industri berkaitan dengan pusat menerbit belah, peruncit di seluruh negara, mereka terkesan kerana peningkatan ni adalah sesuatu yang mereka tidak ada cara lain, tak boleh pinjam daripada bank untuk membayar bil elektrik. Tak ada satu bank bagi pinjaman sebegini. Jadi dalam keadaan ini, saya minta kita tengok balik. Saya bagi satu contoh. Ini contoh, kita tengok sekampit simen berapa? RM25. Kenapa? Kilang simen menggunakan elektrik yang cukup besar, high voltage. Dia tak ada pilihan lain sebab tu dia mahal. Tak boleh RM18, RM20, dia kena RM25. Ini kosnya yang pas tahu kepada pengguna. Dan sewa ruang pejabat, saya bagi satu contoh. Kenaikan RM70,000, dia akan bagikan akhirnya yang menanggungnya adalah mereka yang menyewa ruang tu. Saya bagi satu contoh lagi. Sewa server untuk pusat data. Dulu RM900. Sekarang selepas Januari dia sudah naik sampai RM1,300. Kenapa? Kerana bil elektrik naik sampai 30%. Ini yang menyebabkan kesannya akhirnya akan ditanggung oleh rakyat jelata. Jadi saya minta kerajaan tengok balik sama ada cara kaedah untuk menyerap. Tekanan ini sangat besar. Kalau tidak akhirnya yang sengsara adalah rakyat jelata. Dan seterusnya saya akan membawa satu isu yang hangat diperbincangkan. Ini dalam teks ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, paragraf 211 mengenai KWSP. Walaupun sebelum ni ramai kata kita minta keluarkan KWSP, masing-masing ada pandangan, ada yang kata patut, ada yang kata kita kena simpan untuk hari tua. Bagi saya, yang penting ialah kena berdasarkan kepada data yang tepat. Saya memahami hasrat murni kerajaan dalam membantu rakyat, termasuk golongan yang memerlukan seperti pencarum KWSP yang punya simpanan KWSP yang rendah. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan RM1 bilion di mana 500 ditambah kepada 2 juta pencarum berumur lingkungan 40 hingga 54 tahun yang memiliki simpanan kurang daripada RM10,000 ke bawah dalam akaun satu. Tapi saya tengok balik. Ini adalah laporan kewangan berakhir 31 Disember 2021, iaitu this is the most latest available report by EPF. Saya lihat sesuatu perkara data yang diberi itu kelihatan amat menakjubkan. Merujuk kepada laporan tahunan KWSP 2021 menjelang 31 Disember 2021, KWSP mempunyai kira-kira 1,935,453 ahli berumur antara 41 hingga 55 tahun. Kohort-kohort umur 41 hingga 55 tahun ini ikut laporan ditulis. Purata simpanan sebanyak RM197,590 dan 53.4% bersamaan dengan RM382.4 bilion daripada semua simpanan ahli aktif purata, simpanan ahli aktif dan ahli tidak aktif pada umur 54 tahun ialah masing-masing 246,000 dan 50,000. 54,000. Apa yang saya nak paparkan di sini ialah KWSP telah menyatakan bahawa menjelang suku keempat 2022, KWSP mempunyai kira-kira 53.4% ahli aktif, 46.6% ahli tidak aktif dengan jumlah ahli 15.7 juta. Maka
kohort pencarum umur 41 hingga 55 tahun ini mempunyai simpanan KWSP yang paling tinggi dengan merangkumi 53.4% daripada jumlah simpanan KWSP oleh kesemua ahli. Purata simpanan KWSP bagi kumpulan 41 hingga 55 tahun, iaitu ahli aktif, telah mencecah hampir 200,000 ataupun 53.4% daripada jumlah simpanan ahli aktif seluruh KWSP. Maka tidak mungkin ahli pencarum dalam kategori ini hanya mempunyai simpanan KWSP di bawah paras RM10,000 iaitu seramai 2 juta orang sebagaimana yang dibentangkan dalam bajet 2023. Maksudnya apa? Laporan yang dikeluarkan oleh EPF, puratanya untuk ahli aktif 246,000. Yang tidak aktif pun 54,000. Mana nak cari mereka yang hanya simpanan tak sampai 10,000? Kalau ada pun, saya tak nafikan. Tak mungkin keseluruhan kohort yang hanya 1.96 juta, semua ni kurang daripada RM10,000. Maksudnya apa? Dalam konteks ini, kita sediakan 1 bilion, tak ada orang akan dapat. Kalau ada pun yang sikit-sikit. Saya nak bertanya, kita nak jaga ahli aktif atau ahli tidak aktif? Saya beri contoh. Seorang yang bekerja, kalau apa konsepnya? 40 umur dia sampai 54. Bermakna seseorang tu telah bekerja purata 20 tahun. Kalau purata 20 tahun, untuk 20 tahun ini, dia mengambil gaji bulanan RM1,000. Mengikut Akta KWSP, seseorang tu kena mencarum 24%, di mana 11% daripada pekerja mengajikan 23%. RM240 kali 12, RM3,000 setahun. RM3,000 setahun. Kalau dah bekerja 20 tahun, sudah menjangkau RM60,000. Ini bermaksud, kita kalau bagikan pada dua akaun number 1, number 2, 42,000 and 18,000. Takkanlah Aisina, Aicitra, Aisuria dengan pengeluaran khas ni boleh keluar 42,000. Impossible. Kalau ya pun, takkan keseluruhan kohort 1.96 juta itu keluarkan semua. Jadi maksud saya, apa yang sediakan RM1 bilion itu, ia tak boleh dibagi pada siapa. Kalau ada pun sedikit. Kedua, persoalannya, kalau kita bagi ahli aktif, betul lah. Dia kerja 20 tahun, dia masih lagi menerima gaji. Kita patut bantu kalau dia miskin. Apa sebabnya kita nak bantu ahli yang tak aktif? Macam yang berhormat, mungkin dia bekerja pada usia 18 sampai 23 tahun, dia punya KWSP tak sampai RM9,000. Kalau bila dah umur 40, dia jadi ahli tak aktif, dia tak mencarum lagi. Takkanlah kumpulan ini kita nak bantu. Inilah yang dikatakan golongan yang bersasar. Jadi persoalan saya kepada Yang Berhormat, saya tahu ini mungkin Yang Amat Berhormat ambil data daripada KWSP. Saya tak pernah meragui data KWSP dengan Bank Negara Malaysia. Sebab tu saya tengok bulat-bulat. Tapi saya tak tahu, saya dah 3 hari pening kepala nak tengok macam mana saya nak yakinkan orang yang RM500 itu dapat diberi kepada 2 juta pencarum. Sedangkan data ini kata 1.96 keseluruhan kohort berumur 40 hingga 54. Ini pertanyaannya. Jadi saya rasa kena semak dengan EPF. Betul kalau laporan mereka buat ni betul. Ataupun dibekalkan kepada Perdana Menteri berdasarkan apa yang mereka rasa betul. Dan saya tengok, kalau kes saya kata tadi, RM1,000 cukup. RM1,000 kalau kerja 20 tahun, orang tu tak ada RM10,000, bermaksud negara ini bukan middle income trap. Ini low, very super low income trap. Dan tak akan menotakkan masalah kemiskinan tegar. Kerana mereka yang bekerja 20 tahun pun tak ada RM10,000 dalamnya. Selepas mereka bersara, mereka dapat berapa ringgit? 1 tahun baru dapat RM500. 1 hari berapa? Bermaksud mereka tidak ada simpanan. Ini kerana RM10,000 ni, kalau untuk simpanan tua 20 tahun, 1 tahun baru RM500. Sehari, 1 tahun 365 hari, 1 hari cuma ada RM1.30. Ini jadi satu isu besar. Sebab tu saya kata, minta Yang Amat Berhormat arahkan KWSP. Terangkan kenapa data ini bercelaru.
Saya tidak faham macam mana saya nak yakinkan orang kata 1 bilion itu boleh dibelanjakan. Jadi ini sebagai satu contoh yang saya rasa kita perlukan penerangan daripada pihak yang berwajib. Poin yang dipertua, satu perkara lagi saya kata, mereka yang tak aktif. Macam saya mungkin saya bekerja 3-4 tahun, ramai lagi yang pada usia dia bujang, dia bekerja. Tetapi selepas itu dia menjadi tauke, mempunyai perniagaan sendiri, ada enterprise. Orang ni tak akan jadi pencarung aktif. Jangan kita salah target bagi golongan ni tak ada 10,000. Kerana itu silap targetnya. Sebab tu saya kata ada yang kerja dekat Singapura, ada yang berhijrah ke tempat negara lain, tetapi akaun dia masih ada. Dianggap sebagai ahli tidak aktif. Sebab tu saya kata bila bersasar tu mesti ada pendekatan. The devil is in the detail. Sebab tu saya kata 1 bilion bagaimana dia dapat belanjakan kepada keseluruhan kohort ini. Itu sangat penting. Balik pada satu lagi isu ialah Hitam sikit. Ya. Saya dengar dengan penuh teliti cerita yang dijelaskan oleh Hitam sebentar tadi, khususnya saya rasa Hitam menjurus pada jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri sebelum ini tentang apakah kesan pengambilan sebelum ini kepada baki KWSP. Yang sebab itulah antara perkara yang disentuh oleh Hitam ni berkaitan dengan data-data dan maklumat yang diberikan. Bolehkah Hitam bersetuju sekiranya satu penjelasan diberikan tentang kiraan ini supaya tidak ada yang keliru? Sebab di luar sana betulkah baki tinggal 5,000, betulkah baki tinggal 10,000 dan sebagainya. Tunjukkan apakah kiraannya untuk tujuan penjelasan jadi semua orang faham apakah kesan daripada pengambilan sebelum ini kepada baki KWSP rakyat Malaysia yang terlibat khususnya. Terima kasih. Terima kasih Putrajaya. Saya rasa begitulah sangat elok sebab kita perlukan penjelasan. Kerana ini bukan wang kerajaan. Wang yang disimpan oleh ahli. Apabila kita sebut dalam konteks ni, yang ahli aktif purata dia hampir 246,000, yang tak aktif pun 54,000. Siapa yang jadi golongan yang tak kurang, tak lebih daripada 10,000 ni? Dan siapa yang akan menerima manfaat? Macam mana boleh kita belanjakan 1 bilion? Itu soalan yang kita luluskan di sini kata 1 bilion. Siapa yang dapat? Ataupun perlu kita ubah strategi. Kalau usia 20-25 mungkin ada yang tak sampai 10,000. Ya? Tapi kalau mereka yang bekerja aktif sampai 40 tahun tak akan jadi 10,000 saja. Ini logiknya. Saya minta supaya KWSP bagi penerangan. Ini tentang Hitam saya cuma nak sebut. Saya mengalu-alukan projek pelebaran 4 lorong penahan lorong di kawasan saya. Tapi cuma satu je. Hanya melibatkan daripada Sedenak sampai ke Senai Utara. 20 km. 60 km ni daripada Sedenak ke Yompeng tu belum habis. Saya minta satu perancangan kesinambungan daripada projek ni. Kalau tidak, dia akan menjadi satu bottleneck kepada kawasan saya. Dan satu perkara lagi saya nak maklumkan tentang pertanian dan juga keterjaminan makanan. Saya dah banyak cakap pasal telur dan ayam. Saya tak nak sebut. Sebab menteri dah kata dia akan bagi subsidi 1.28. Cuma saya heran, saya berucap di sini, saya terima surat daripada lawyer yang mewakili pengimport daripada India. Itu yang saya tak faham. Dan saya ditegar untuk berucap. Ini yang teruk. Sebab tu saya dia jawab nanti tengok Facebook saya. Saya kena tunjukkan. Ini medan saya sebagai wakil rakyat. Saya rasa terpanggil untuk membawa isu ni. Apa salah saya? Macam mana penimport dia melalui lawyer tulis surat pada saya. Ini flaw saya. Hitam, boleh saya tanya sikit penjelasan Hitam? Berkaitan dengan pengimport ini, saya pernah bertanya kepada Yang Berhormat Menteri dalam sesi penggulungan. Berapa syarikat yang mengimport dan nama syarikat yang mengimport tersebut. Tapi Yang Berhormat Menteri jawab ini sementara saja tanpa menjelaskan keadaan sebenar. Jadi saya mohon supaya dinyatakan berapa syarikat yang dapat, nama syarikat yang dapat dan apakah terdapat bantuan kerajaan dalam konteks mengimport telur pada waktu itu dari India ini. Terima kasih. Terima kasih. Boleh masukkan dari sebagian ucapan. Sebab saya tak minat, saya tak sebut pun syarikat apa. Sebab saya tak nak tahu. Tapi kalau Yang Berhormat nak tahu, minta menteri lah jawab. Sebab siapa yang dapat, sama ada elemen subsidi, saya tak nak tahu. Sebab saya tak cakap apa-apa. Tak cakap pun sudah kena saman. Saya pun tak tahu apa ni. Dan satu perkara lagi saya minta, saya kata, perlu ada satu dasar berutamakan buah-buahan Malaysia, betik, guava dan juga rambutan. Thailand semua buah-buahan tempatan. Kita buat satu dasar, saya rasa Yang Berhormat Menteri akan menjadi menteri paling popular di Malaysia. Dan mengenai SJKC, sikit je. Saya rasa mantan menteri ada, menteri baru pun ada. Saya minta satu je. Kalau dulu
pembentangan bajet kita akan nyatakan. Tengku Zafrul pernah nyatakan 1.1 bilion ringgit kepada semua sekolah aliran, SJKC, SJKT, sekolah kebangsaan, sekolah mubalik, SABK, semua ada. Tapi kali ini pembentangan dia berlainan sikit. Saya minta supaya ianya tidak dilenyapkan. Kerana Tengku Zafrul dulu pernah ucapkan 1.1 bilion dan ianya merupakan over and above daripada sekolah-sekolah daif. Di mana kalau 2011, kita ada 1,511 sekolah daif. 2021 jadi 1,311. Sebab tu komitmen menteri, mana-mana menteri nak selesaikan masalah sekolah. Saya sokong dengan kaki dan tangan. Tak ada isu. Kita sokong. Tapi over and above, penyelenggaraan grant maintenance patut kita bagi pada sekolah kerana itu baru adil dan ianya merupakan lumrah dalam dewan ini. Dan satu perkara lagi, ini yang penting, cukai. Sila gulung. Saya sikit gulung je, tak ada isu. Ini capital gain tax. Selalu kita dah bincang capital gain tax, kalau pasaran kita buat syarikat tersenarai, semua akan rasa tak betul. Pelabuhan asing tak nak masuk. Tapi tiba-tiba CGT ini dikenakan oleh syarikat sendirian berhad. Saya beri satu contoh. Saya bersyukur kerana dia tak menjejaskan pasaran kita kerana tidak kena pada syarikat tersenarai. Tapi ini macam layanan dua darjat. Saya ada satu syarikat sedia berhad, 100,000 modal saya. Saya kerja bertungkus sebelum nak mati. 5 tahun saya mengembangkan perniagaan saya dapat nilai syarikat dia 5 juta. 49 juta tu saya kena bayar cukai. Sedangkan kalau saya pelabur daripada England ataupun US, hari ini saya masuk share market, lusa saya untung 5 juta, saya tak payah bayar apa-apa. Itu yang saya kata kesannya kepada IKS perlu kita tengok. Dan sebagai penghabisan GST yang amat berhormat Perdana Menteri kata tak nak. Tapi saya nampak dia kata cukai barangan mewah. Apa definisinya? Tidakkah kita melihat GST ini, kita kurangkan kadar, memperbaiki mekanisme refund itu. Mungkin lebih baik. Kalau tidak dalam kes ini, yang saya paling takut ialah Menteri Pelancongan. Dia akan terkesan. Sebab orang daripada luar datang ke Malaysia beli apa? Jam tangan dengan beg mewah. Dulu ada GST, 44% of the refund datangnya daripada pelancong Cina. Dia pergi ke pavilion, beli 5 jam tangan, 5 beg. Ini yang kita nak, dia datang ke sini bukan untuk beli beg. Kerana kesan limpahan daripada sektor pelancongan 80 bilion, itu yang kita nak. Yang berhormat Air Hitam, masa sudah tamat. Ya, jangan kita sembelih ayam keluarkan telur, akhirnya kita akan rugi selama-lamanya. Itu yang saya minta, saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih.